salam sejahtera. Hai semua murid-murid di rumah, apa khabar? Jadi hari ini anda semua akan bersama dengan Cikgu Nurul bagi satu program anjuran JPN Negeri Kedah iaitu Eureka Science SPM, di mana kami atau Cikgu Nurul bersama dengan rakan-rakan Cikgu Nurul akan meneroka. Eureka, kami telah menemui penerokaan teknik-teknik yang mudah untuk topik-topik yang kritikal, yang susah. Kata susah lah tajuk ni, tajuk tu, tajuk nun. Jadi 6 orang guru-guru Kedah yang hebat iaitu Cikgu Jamil ataupun kita bagi dia DJ, Cikgu Nurzawani, dan kita ada Cikgu Nurul, Cikgu lah, dan Cikgu Nurizan, Cikgu Syahidah, kita ada Cikgu Nurul Akmal dan juga Cikgu Nurliza yang akan bersama-sama dengan anak-anak semua untuk membantu anda semua untuk skor A+ Sains SPM bersama program Eureka Science SPM. Jadi pada hari ini, Cikgu Nurul akan menerangkan tajuk bab 5 tingkatan 4, tajuk yang sangat tidak disukai oleh murid. Kenapa anda tidak suka dengan tajuk ini? Padahal tajuk ini sebenarnya mudah sahaja. Tajuk ini adalah, pada hari ini Cikgu Nurul akan fokus kepada standard kandungan iaitu 5.2 iaitu pewarisan. Mari kita lihat apakah dia objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada hari ini Cikgu Nurul nak murid-murid dapat memberikan takrifan mengenai pewarisan. Yang kedua, murid dapat menerangkan tentang gen, tentang alel dominan dan alel resesif. Tak ada lagi orang kata keliru dengan apa itu alel dominan, apa itu alel resesif. Yang ketiga, murid dapat mengilustrasikan rajah skema pewarisan menggunakan hukum Mendel. Dan yang keempat, murid dapat meramalkan nisbah genotip dan fenotip bagi kacukan monohibrid. Jadi, jom tunggu apa lagi bersama dengan Cikgu Nurul untuk kita menjelajah, meneroka dalam program Eureka Science SPM. Lihat di sini. Kalau anda tengok di rumah, muka saya macam muka pak saya lah. Awak hidung saya macam muka mak saya. Jadi, kenapa muka kita ni ada iras dengan wajah ibu dan ayah kita? Takkan muka kita sama dengan jiran kita? Mana boleh. Jadi, muka kita mesti ada sama dengan kita punya dalam saudara mara dan ada pertalian darah kadang-kadang sama dengan atuk kita. Jadi, apakah itu? Bagaimana kita boleh mendapat ciri-ciri tersebut? Jadi, ini dinamakan pewarisan dalam manusia. Jadi kita tengok di sini, loh, nak sama kan kalau kita lihat ayah dia. Ayah dia dengan mak dia, tapi kenapa muka nak sama tak berubah langsung? Gigi, rambut. Jadi cikgu tunjuk sini gambar yang jelas di mana lihat di sini, nampak? Rambut dia hampir sama, muka boleh kata hampir 100% sama. Cikgu nak tunjukkan bahawa pewarisan dalam manusia ialah pemindahan ciri-ciri daripada ibu dan bapa kepada anak, tetapi melalui apa? Melalui gen dalam kromosom. Jadi apa contoh ciri-ciri yang kita dapat daripada mak ayah kita? Contoh dalam seperti jenis rambut. Okey, kadang-kadang rambut ayah kita kerinting, mak kita lurus. Tapi takkanlah keluar-keluar separuh kerinting, separuh lurus. Mana boleh? Kita mungkin akan menguasai salah satu ciri daripada ibu dan ayah. Mana boleh keluar rambut separuh-separuh, kerinting dengan lurus. Dan juga warna mata. So, itulah yang dinamakan pewarisan dalam manusia. Wow, cantiknya. Seperti menari-nari. Nampak? Okay, menari-nari. Apa yang macam rama-rama tu? Ini seperti yang anda telah belajar pada tajuk 5.1, di mana itu adalah kromosom. Okey? Jadi cikgu imbas kembalilah. Cikgu hanya imbas kembali. Kita tahu dalam sel manusia ada nukleus. Di mana nukleus adalah orang kata nukleus yang mengawal semua aktiviti sel. Contohnya pembahagian sel. Kemudian dalam nukleus ni, tengok ni dalam nukleus ni, ada pula kromosom. Okey, kromosom tu sebenarnya adalah struktur berbenang halus. Nampak? Halus saja. Berbenang halus yang terdiri daripada asid nukleik dan juga protein. Jadi dalam kromosom tu kita pi lagi.
Ini apa pula? Ini adalah DNA. Di mana DNA ini adalah unit-unit khas yang terdiri daripada asas unit khas itu nukleotida. Di mana dalam DNA ni ada rantaian polinukleotida di mana dia bersilang-silang secara anti-selari. Maksudnya tidak selari. Dia bersilang secara anti-selari dan membentuk, nampak, seperti helix ganda 2. Di mana dalam itu, dalam DNA adalah, apa tu? Kita ada gen. Jadi gen tu apa? Yang tadi kita kata tadi gen tu apa? Gen adalah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu yang terdapat dalam kromosom. Jadi dalam gen ni, dia dalam tu ada maklumat tentang rambut kerinting, jenis rambut kerinting, bagaimana, apakah warna anak mata kita, adakah kita boleh menggulungkan lidah, bagaimana kita punya jenis cuping telinga, semua terdapat dalam gen. Okey, setiap gen terdapat dalam bentuk berpasangan. Okey, iaitu satu daripada ibu, satu daripada bapa. Ini imbas kembali saja. Nak cikgu imbas kembali. Mari kita lihat seterusnya. Ini yang cikgu katakan tadi. Okey, dia bergerak seperti anti-selari. Okey, dan dia membentuk struktur helix ganda 2. Seterusnya. Ini adalah sepasang gen. Nampak? Pasangan yang pertama. Bukan pasangan yang pertama. Ini adalah kromosom yang pertama. Kromosom yang kedua. Bila kromosom yang pertama dan kedua, dia ada sepasang yang dia letak, dia dalam kita punya kedudukan kromosom tu, kedudukan lokus yang sama. Lokus yang sama maksudnya kedudukan dia sama. Pada kromosom homolog. Kromosom homolog tu maksud dia sepasang kromosom yang mempunyai saiz, struktur, bentuk yang lebih kurang sama. Jadi kromosom homolog ni akan mengawal satu trait organisma. Kemudian pasangan gen yang tadi, yang duduk yang pada lokus yang sama tadi, kita sebut alel. Inilah alel. Alel tu maksud dia pasangan gen yang berada pada lokus yang sama. Ia berlaku pada kromosom yang homolog. Homolog. Seterusnya. Cikgu tunjuk juga di sini. Kalau tengok yang kromosom yang pertama, kita ada huruf A besar, di mana di situ mungkin warna mata dia, kita akan tunjuk nanti apa yang dia alel dominan dan alel resesif. Jadi cikgu tunjukkan dia apakah dia alel dominan. Alel dominan adalah alel dominan akan mempamerkan ciri yang dikawalnya. Dominan namanya dia akan kuasai semua. Kalau jumpa dominan ni, kalau jumpa dengan resesif, dominan memang akan mengawal. Dia kira kalau dalam kelas tu, dia macam ketua kelas. Dialah nombor satu. So, alel dominan ni mempamerkan ciri yang dikawalnya dan menutupi kesan alel resesif. Berarti, kalau dominan bertemu dengan alel resesif, alel dominan akan menunjukkan ciri dia. Menutup kesan resesif tadi. So, selalu yang untuk alel dominan, kita akan wakili dengan huruf besar. Iaitu contoh T besar, B besar, A besar. Nampak je huruf besar, itu menunjukkan alel dominan. Bagaimana pula dengan alel resesif? Minta maaf, tersilap. Alel resesif pula menunjukkan ciri. Apabila alel dominan ni tak ada. Kalau alel dominan ni berpasangan dengan dia, dah tentulah alel dominan akan menang. So, bila alel dominan tiada, barulah alel resesif boleh menunjukkan ciri dia. So, kita wakili dengan huruf kecil, iaitu T kecil, B kecil dan A kecil. Kita seterusnya. Tapi apa perbezaan ciri dengan trait? Kadang-kadang murid confuse ataupun keliru. Saya confuse dengan maksud ciri dengan maksud trait. Kadang-kadang jumpa perkataan trait, kadang-kadang jumpa perkataan ciri. Ciri ni maksud dia sifat ketara. Yang diwakili oleh gen seperti warna mata. So, dia merujuk kepada warna mata. Tetapi sebenarnya warna mata ni ada varian-varian dia.
ada banyak jenis warna mata. Jadi varian ni contohnya warna mata warna biru. Cikgu warna biasalah kita orang Malaysia kan. Takkanlah biru. Okey, warna biru, warna coklat, warna hitam, itu adalah varian kepada warna mata untuk ciri tadi. Dan itulah yang kita katakan trait. Trait adalah ciri khusus yang membezakan antara individu. Antara awak dengan orang sebelah, rambut dia kerinting, rambut lurus. Jadi yang ciri yang berbeza ini, khusus ini kita panggil trait. Itu adalah trait. Ini contoh dia. Kita nampak rambut hitam dengan rambut perang muda. Jadi sekiranya katalah ayah kita berambut hitam, ayah kita dalam ayah kita punya kromosom ayah kita, dia mengandungi trait dominant. Tetapi ibu kita rambut dia warna perang muda. So itu adalah recessive, trait recessive. Sudah pasti dominan akan menguasai, akan mempamerkan ciri anak yang akan dia dapat yang selepas proses persendawaan. Okay, so dominan akan lebih menguasai. Okay, so ini adalah contoh. So kalau rambut hitam dengan rambut perang muda, so rambut hitam adalah dominan. Apa lagi contoh trait dominan dengan recessive? Ni cuping telinga. Kalau cuping telinga bebas, ada orang yang macam confused. Apa beza gambar cuping telinga bebas dengan cuping telinga melekap? Cuba tengok betul-betul bentuk bawah dia tu. Okay, kalau melekap tu dia macam terus je attach kepada kita punya bahagian muka. Tetapi kalau dominan ni dia macam ada lebih-lebih sikit kat bawah tu cuping telinga tu. Itu adalah cuping telinga bebas. Okay, so dominan bebas dengan cuping telinga bebas adalah trait dominan dan cuping telinga melekap adalah trait recessive. Seterusnya, tengok sini. Cuba anak-anak murid semua cuba di rumah. Adakah anda boleh menggulung lidah ataupun tidak boleh menggulung lidah? Kalau Cikgu Nurul, cikgu cuba ya. Cikgu boleh menggulung lidah, bererti cikgu mempamerkan trait dominan. Dan sekiranya anda di rumah tidak boleh menggulung lidah, bererti itu adalah trait recessive. Okay, seterusnya. Mari kita uji minda. Huraikan perbezaan antara alel dominan dengan alel recessive. So apa beza dia? Perbezaan dia, huraikan perbezaan dia. Sudah tentulah alel dominan akan mempamerkan sifat atau ciri yang dikawalnya dan menutupi ciri yang dikawal oleh alel recessive. Maksudnya dominan, kalau dia partner dengan recessive, dominan akan mempamerkan sifat atau ciri yang dikawal dia. Berbanding dengan alel recessive akan menunjukkan ciri dia yang dikawal dia sekiranya alel dominan tidak hadir. So kalau perang, nak dapat semua perang, dia kena cari partner perang. Baru dia boleh dapat rambut perang. Jadi slot seterusnya, cikgu akan sambung selepas ini. Hai, jumpa kembali bagi mekanisme perwarisan. Jadi bahagian inilah, bagi subtopik ini ramai, boleh kata ramai jugalah yang tidak sukar untuk memahami bagaimana bagi soalan-soalan yang berkaitan dengan mekanisme pewarisan. Jadi cikgu tunjuk pada hari ini untuk bagaimana teknik mudah ataupun tips mudah untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan mekanisme pewarisan. Tetapi sebelum itu, cikgu akan terangkan dahulu apakah yang kita boleh share tentang mekanisme pewarisan. Okey, ini adalah Gregor Mendel. Okey, di mana dia adalah orang pertama yang menemui mekanisme pewarisan secara teratur dan mendalam, di mana dia telah membuat kacukan monohibrid. Di mana kacukan monohibrid ni adalah merujuk kepada persilangan antara dua individu yang berbeza. Tapi kita tengok satu saja ciri genetik, contohnya tinggi. Kita nak tengok tinggi saja. Okey, jadi kita akan kacukkan di mana Gregor Mendel telah menggunakan pokok kacang pi berbaka tulen, okey, di mana dia telah kacukkan pokok kacang pi tinggi, dia try kacukkan pokok kacang pi tinggi yang berbaka tulen dengan pokok kacang pi kerdil yang berbaka tulen. Dia cuba kacukkan apa yang berlaku, apa yang akan dapat untuk dia kata selepas kacukan tersebut. Mari kita lihat di sini. Ini contoh. So kat sini kita nampak
pokok kacang pi tinggi berbaka tulen akan dikacukkan dengan pokok kacang pi kerdil berbaka tulen. Jadi pokok kacang pi tadi itu kita panggil fenotip induk. Di mana kita fenotip merujuk kepada ciri-ciri fizikal organisma ataupun pokok tadi. Maksudnya fenotip tu kita ingat huruf F. Fizikal. Dia mempamerkan ciri-ciri fizikal. Bagaimana pula dengan genotip? Dia mempamerkan maklumat genetik bagi sesuatu objek. Contohnya tinggi. Tinggi adalah dominan. Kita wakilkan dengan huruf besar. T besar, T besar. Di mana pokok kacang pi kerdil berbaka tulen ni kita wakilkan dengan, sebab dia resesif, dengan T kecil, T kecil. Jadi cikgu tunjukkan bagaimanakah apakah yang berlaku. Apabila pokok kacang pi tinggi ni yang berbaka tulen ni, Mendel telah mengacukkan bersama dengan pokok kacang pi kerdil berbaka tulen. Ini adalah dia punya simbol bagi genotip dia, induk. T besar dan T kecil, T kecil. Apa yang berlaku selepas kacukan? Kita akan dapat generasi filia pertama. Kita simbolkan dengan F1. Okay. Kemudian generasi filia F1 ni, pertama, kita kacukkan lagi. Kacukkan dengan organisma lain, objek lain, pokok lain. Kita akan dapat pula adalah generasi filia kedua. Jadi generasi filia pertama adalah generasi pertama hasil kacukan. Okey? Kemudian generasi filia kedua adalah individu yang F1 filia pertama tadi. Bila kita kacukkan, kita akan dapat generasi filia kedua. Okey, seterusnya. Jadi di sini, apakah yang dimaksudkan dengan genotip? Maklumat genetik dalam sesuatu organisma. So, tips dia genotip. G-E-N. Jadi, dekat situ memberi makna maklumat genetik. Dan juga, cikgu dah beritahu tadi, kalau fenotip, kita ingat dekat perkataan huruf F, bererti ciri-ciri fizikal yang dipamerkan oleh sesuatu organisma. Contohnya tinggi, rendah dan sebagainya. Kalau genotip, kita wakilkan dengan huruf besar, simbol huruf besar ataupun huruf kecil. Okey, mari kita lihat pewarisan ciri daripada eksperimen Mendel yang boleh digunakan untuk menerangkan pewarisan ciri pada manusia. Okey, kita ada fenotip induk. Cikgu dah beritahu tadi, fenotip adalah ciri-ciri fizikal. Jadi ayah dia ataupun bapa boleh menggulung lidah. Kita tahu menggulung lidah adalah trait dominan di mana ibu tidak boleh menggulung lidah. Jadi genotip iaitu maklumat genetik kita wakilkan dengan huruf besar sebab dia dominan. So B besar, B besar. Dan untuk yang ibu, B kecil kerana resesif. Berlakulah proses meiosis. Di mana meiosis adalah proses pembagian sel untuk menghasilkan gamet. Jadi, kita akan dapatlah gamet. Di mana gamet untuk yang bapa adalah B besar. Dan untuk yang ibu, B kecil. Jadi, ayah dengan ibu akan melakukan proses persenyawaan untuk menghasilkan anak. Di mana akan berlakulah persilangan di mana genotip anak yang pertama B besar akan dikacukkan dengan bertemu dengan dia bersenyawakan dengan B kecil, kita akan dapat B besar, B kecil. Kemudian seterusnya sama juga B besar, gamet B besar, dengan B kecil, kita akan dapat B besar, B kecil. Kemudian seterusnya sama juga B besar, B kecil. Dan dia punya genotip anak yang keempat adalah B besar, B kecil. So kat sini anak yang pertama ada B besar. Bila ada B besar bererti dominan akan menguasai resesif. Jadi anak yang pertama, fenotip anak yang pertama adalah boleh menggulung lidah. Sebab B besar adalah dominan. Kemudian anak kedua juga boleh menggulung lidah sebab dekat situ ada B besar. Anak yang ketiga juga sebab ada B besar boleh menggulung lidah. Dan anak yang keempat boleh juga menggulung lidah. So inilah yang kita namakan raja skema pewarisan kebolehan menggulung lidah.
Seterusnya, mari kita tengok satu lagi contoh. Bagaimana kita nak menentukan jantina anak? Kadang-kadang orang cakap, pasal apa yang anak awak semua perempuan? Salah siapa? Salah mak hang. Dia kata, mak hang duk mengandung, duk semua perempuan. Tetapi salah. Sebenarnya jantina anak ditentukan oleh lelaki. Okey, bagaimana? Mari kita lihat. Bapa ataupun induk, genotip bagi bapa adalah 44 tambah XY. Okey, betul? 44 tambah XY. Sebenarnya XY adalah kromosom seks bagi lelaki. Dan ibu adalah 44 tambah XX, iaitu kromosom seks dia adalah XX lah. Okey, kemudian berlakulah proses meiosis. Seperti sama yang tadi, proses meiosis berlaku di mana proses meiosis kepentingan dia adalah untuk menghasilkan gamet. Jadi kita akan dapat gamet. Yang pertama adalah 22 tambah X, iaitu di dalam sperma, dan 22 tambah Y. Dan untuk ovum ibu pula 22 tambah X dan sama juga dengan 22 tambah X. Sebab kromosom seks bagi perempuan adalah XX. Berlakulah proses persenyawaan antara bapa dan ibu. Jadi seperti biasa, untuk genotip anak yang pertama, dah 22 tambah dengan 22, mestilah 44. So, X dengan X, so XX. Betul? Kemudian, 22 tambah pula dengan 22 yang hujung sana, dapatlah 44 tambah XX. Sama juga, anak yang ketiga, 22 tambah pula dengan 22 tambah X, sama juga 44 tambah XY, dan yang terakhir, 22Y tambah 22X, 44 tambah XY. So, jadi anak yang pertama, XX, dah tentulah anak dia adalah anak perempuan. Anak yang kedua, XX juga, dah tentulah perempuan. Anak yang ketiga ada Y, dah tentulah anak yang lelaki. Dan anak yang terakhir ada juga 44 tambah XY. Dan juga itu juga adalah anak lelaki. Jadi kalau lihat di sini, dapat 2 lelaki, dapat 2 perempuan. Berarti, kebarangkalian untuk mendapat anak lelaki dan anak perempuan, berapa peratus? 50%. Okey, cikgu harap anda faham dengan apa yang cikgu terangkan dan cikgu akan bawa anda kepada bagaimana soalan yang sering ditanya dalam pentaksiran di sekolah. Jadi kita sambung selepas ini untuk pentaksiran. Jumpa lagi dalam segmen slot soalan. Sebab kita dah faham, jadi cikgu akan bawakan bagaimana soalan-soalan dalam selalu ditanya dalam pentaksiran di sekolah. Jadi cikgu fokus pada hari ini, soalan berbentuk objektif dan juga struktur. Baik, kita lihat untuk soalan kertas yang pertama. Cikgu bawakan dengan soalan-soalan format SPM, di mana ini adalah soalan percubaan negeri Kelantan pada tahun 2023. Mari kita lihat soalan di sini. Okey, Raja 3 menunjukkan kacukan antara pokok bunga merah. Okey, pokok bunga merah. Okey, di sini sekejap ya. Pokok bunga merah dan pokok bunga kuning. Baik, cikgu zoom sikit supaya kamu nampak. Okey. So dekat sini jelas dinyatakan fenotip pokok merah, pokok merah di sini, dan di sini adalah fenotip. Ingat, fenotip adalah ciri-ciri fizikal. So, di sini kuning. Okey. Kemudian, anak dia dah nyatakan di sini. Okey, anak nyatakan di sini adalah 50% merah dan 50% kuning. Tetapi soalan, dia kata macam ni. M mewakili gem dominan. Okey ya, sekejap. M mewakili gen dominan. Okey, bagi bunga merah dan M kecil mewakili gen resesif. Ini bererti dominan adalah pokok bunga merah. So, kalau pokok bunga merah bertemu dengan kuning, memang dominan adalah merah bagi kuning. Apakah genotip bagi kedua-dua induk tersebut? Jadi di sini cikgu nak bagi tips bagaimana menjawab soalan ni. Dalam preset macam mana
mana nak buat soalan ni? Saya tak faham. Tetapi sebenarnya ada trik di sini. Kalau kuning, dah tentulah genotip bagi pokok kuning tidak akan ada M besar. Sebab dia kuning. Kuning adalah resesif. Mana boleh dalam kuning ada huruf M besar? Jadi kat sini sangat jelas. Di sini untuk A memang salah. Sebab ada M, sebab di sini nampak ada M besar dan M kecil. Salah lah. Sebab untuk yang kuning memang tidak boleh ada M besar. Jadi untuk untuk yang A memang salah. Untuk B, C pun salah kerana ada M besar semuanya. Jawapan kemungkinan antara B dan juga D. Jadi dalam exam, kita boleh guna kaedah cuba jaya untuk pelajar yang lemah. Saya tak tahulah yang mana satu jawapan ni cikgu. Tidak ada masalah. Mari kita lihat. Kita cuba dulu untuk B. Kita buat dia punya genotip dia adalah M besar, M kecil, M besar dikacukkan dengan M kecil, genotip M kecil. Okey, seperti biasa, dia akan berlaku proses meiosis. Dia akan hasilkan di sini adalah M besar, gamet M besar, M besar, di sini M kecil, di sini M kecil. Di mana berlakulah proses persenyawaan. Okey, untuk murid lemah, okey, cikgu nak bagi tips sikit lah untuk murid yang lemah. Kalau murid yang pandai ni tak ada masalah. Okey, dia macam bersilang-silang. Set bersilang tang ni, set bersilang tang tu, dia jadi pening. Jadi untuk tidak melakukan kesilapan, awak buat macam ni untuk tips. Awak boleh labelkan sebagai ini A. Nak bagi tidak tersilap. Sini B. Sini 1, sini 2. Bererti A tak boleh bersilang dengan B. Sebab dia satu kumpulan sebelah kiri. Jadi A dah tentulah akan bersilang dengan nombor 1 dulu. Okey? Selepas A bersilang dengan nombor 1, kita akan dapat jawapannya M besar, M kecil. Lepas A bersilang dengan 1, dah tentulah A bersilang dengan 2. Jadi A akan bersilang dengan nombor 2. So, M besar, M kecil. Apa yang berlaku setelah A selesai, kita buat untuk genotip yang kedua, M besar. Okey, bersilang dengan M kecil, kita akan dapat M besar, M kecil. Dan yang terakhir, B akan bersilang dengan nombor 2. Kita akan dapat, minta maaf lah, cikgu sambung kat bawah, M besar, M kecil. Di sini sangat jelas pokok pertama ada M besar, bererti pokok pertama warna merah, pokok kedua warna merah, pokok ketiga warna merah, pokok yang keempat warna merah. So jawapan jawapan B memang salah kerana dia kata 50%, bererti 50% tu separuh-separuh. Dah tentulah jawapan B salah. So kita nak confirm adakah jawapan D tu betul, kita cuba jaya. Okay, tak ada masalah, kita cuba jaya. Kita try buat yang D. Okay. D, kita cuba M besar, M kecil, M kecil, M kecil, genotip induk. Kemudian berlaku proses meiosis di mana kepentingan dia adalah untuk menghasilkan gamet. Di mana kita akan dapat sini adalah gamet M besar, M kecil. Di sini adalah M kecil, M kecil. Berlakulah proses persenyawaan di mana cikgu dah beritahu tadi sekiranya agak confused untuk buat persilangan garisan, labelkan saja situ dengan huruf A. Tak ada masalah. Untuk murid yang agak confused, kita labelkan sini huruf A, sini huruf B, sini nombor 1, sini nombor 2. Jadi A dah tentulah bersilang dengan B. A bersilang dengan nombor 1. Kita akan dapat M besar, M kecil. Kemudian A akan bersenyawa dengan genotip gamet bagi M besar dengan M kecil. Kita akan dapat M besar, M kecil. Di sini kita akan dapat M kecil, M kecil. Dan di sini juga M kecil, M kecil. Nampak? Kita tahu anak pertama kita akan dapat warna merah. Pokok yang pertama. Pokok yang kedua juga warna merah. Pokok yang ketiga kita akan dapat warna kuning. Sebab tak ada sifat dominan. Dan pokok yang keempat juga kita dapat kuning. So kita dapatlah 50%, 50%. So jawapan dia adalah D. Kita telah membuat kaedah try and error. Tak ada masalah. Boleh. Janji jawapan betul. Okey, seterusnya. Mari kita lihat di sini. Maklumat berikut menunjukkan genotip bagi seorang lelaki yang boleh mengulur lidah. Boleh mengulur lidah. Okey, di sini mengulur lidah. Dan berkahwin pula dengan perempuan tak boleh gulung lidah. Maksudnya suami dia boleh gulung lidah. Isteri tak boleh gulung lidah. Nanti macam mana dengan anak mereka? Adakah anak mereka semua tak boleh gulung lidah?
So kita lihat di sini maklumat yang diberikan. Fenotip bapa adalah boleh mengulung lidah, di mana genotip dia adalah B besar B kecil dan juga B kecil B kecil. Jadi seperti biasa kita buat proses yang cikgu ajar tadi, cikgu ulang balik supaya kamu sentiasa mengulang perkataan yang sama, di mana dia akan berlakulah proses meiosis. Di mana meiosis adalah proses untuk menghasilkan gamet. Cikgu buat di sebelah sini ya. Cikgu buat di sini supaya nampak jelas. B besar B kecil, B kecil B kecil. Berlakulah proses meiosis untuk menghasilkan gamet. Kita akan dapat B besar B kecil. Kita akan dapat genotip. Kita akan dapat dalam gen dia, genotip untuk induk ni adalah B kecil B kecil. Okey, berlakulah proses persenyawaan di mana macam biasa cikgu dah ajar tadi, labelkan sini A, labelkan sini B, labelkan sini 1, labelkan sini 2 supaya pelajar lemah tidak confuse, tidak keliru untuk membuat persilangan, okey, persenyawaan. So berlakulah proses persilangan di mana B besar A akan bersilang dengan nombor 1, kita akan dapat B besar B kecil, A akan bersenyawa atau bersilang dengan B kecil, so B besar B kecil, kemudian seterusnya B dengan 1, B kecil B kecil, di sini B kecil B kecil. Sangat jelas di sini, anak yang pertama ada huruf besar, bererti anak yang pertama boleh gulung lidah. Anak yang kedua ada B besar juga, bererti dia boleh menggulung lidah. Anak yang ketiga tidak ada B besar, bererti the recessive akan memamerkan ciri fizikalnya, so dia tidak boleh menggulung lidah. Dan anak yang keempat sama juga tidak boleh menggulung lidah, bererti nisbah dia adalah 2 nisbah 2 ataupun kita permudahkan 1 nisbah 1. Jadi jawapan adalah merujuk kepada A. Okey, soalan seterusnya. Tak banyak, kita ada 4 soalan saja. Okey, di sini peratus pula. Kucing jantan dengan kucing betina. Sama juga anak-anak semua. Cikgu Nurul ajukan. Di mana cikgu contoh sebelah sini. Di mana sini, kita baca soalan dulu. Darjah 3 menunjukkan pewarisan warna bulu bagi kucing. Jadi B besar B kecil menunjukkan kucing jantan. Di mana dominan. Okey. Dan kucing betina B besar B kecil. Di mana bulu hitam adalah dominan. Bererti kita contoh dekat sini. Oh, di situ adalah bulu hitam. Sekejap ya, dia macam lari-lari ni. Sini dominan dia bulu hitam. So, recessive adalah bulu putih. Minta maaf, bulu hitam. Okey, minta maaf, cikgu silap baca soalan. Minta maaf tau. Cikgu ulang balik. Gen dominan menghasilkan bulu hitam. Betul lah, cikgu Nurul ni pening lah. So, bulu hitam adalah dominan. Sebab tu dalam peperiksaan, kita kena baca soalan betul-betul. Kalau cikgu Nurul pun silap, macam mana dengan kamu juga? So, yang kedua, recessive adalah bulu putih. Sebab cikgu Nurul kalut nak baca soalan. Tak baca betul-betul. Berapakah peratus kemungkinan mendapat anak bulu putih? Jadi, macam biasa cikgu tu mendapat anak bulu putih. Bulu-bulu pula macam ni. Jadi, sekarang ni, kita buat gambar raja. Skema pewarisan, kita akan buat macam ni. B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Macam biasa, proses yang pertama adalah meiosis. Di mana meiosis, kepentingan dia adalah untuk menghasilkan gamet. So, di sini, B besar, sini B kecil, sini B kecil, sini B kecil. Berlakulah proses persenyawaan di mana macam biasa. Cikgu tak bagi tips dah sebab benda yang sama. So, anak yang pertama B besar, B kecil. Anak yang kedua, B besar, B kecil. Okey, anak kucing yang ketiga, B kecil, B kecil. Anak kucing yang keempat, B kecil, B kecil. Jadi sangat jelas di sini, anak kucing yang pertama ada huruf besar. Bererti anak kucing pertama dia bulu hitam. Anak kucing kedua pun bulu hitam sebab ada B besar. Bulu kucing anak nombor 3. Cikgu Nurul pening dah. Sini dia warna putih dan anak kucing, bulu anak kucing nombor 4 adalah berwarna putih. Jadi kat sini sangat jelas, bererti dua anak kucing bulu hitam dan 2 anak kucing bulu putih. Jadi, berapakah peratus? Jawapan dia adalah, dia kata berapa peratus anak bulu putih? Jawapan dia 50%. Senangnya soalan ni. Okey.
Seterusnya, soalan bahagian B. Soalan terakhir kita pada hari ini. Jangan takut tengok soalan. Senang je sebenarnya. Raja 9 menunjukkan Raja Skima seorang lelaki berambut kerinting. Lelaki ni rambut dia kerinting. Okey, kahwin pula dengan perempuan, rambut dia wanita ni berambut lurus. Tak mungkin anak keluar sebelah lurus, sebelah kerinting. Tidak. Okey, jadi cikgu tunjukkan di sini. Jadi untuk ayah dia dekat sini ditunjuk H besar, H kecil. Berarti H besar adalah rambut kerinting. H kecil, nak sebut H. H kecil adalah berambut lurus. Berlakulah proses apa Cikgu Nurul beritahu tadi? Proses meiosis. Conteng siap-siap. Walaupun tak tahu soalan tu apa dia. Kita memahami soalan. Kita tengok soalan, berlaku proses meiosis. Kepentingan meiosis adalah untuk menghasilkan gamet di mana H besar untuk yang pertama, sini dah tentulah H kecil, sini tentulah H kecil dan situ adalah H kecil. Berlakulah proses apa tadi cikgu beritahu? Proses persenyawaan di antara ayah dengan ibu. Di mana cikgu dan Nurul dah bagi tips tadi supaya tidak confuse. Tapi tak apa, untuk soalan ni dia dah siap, dah buat dia punya garisan. So, anak yang pertama, cikgu warnakan dengan warna lain. Senang sikit supaya lebih jelas. Kita warna dengan warna merah. So, anak yang pertama, H besar dengan H kecil. Anak yang kedua, H besar. H kecil. Anak yang ketiga, H kecil. Anak yang keempat, H kecil. Jadi, sangat jelas kat sini. Anak yang pertama ada H besar. Berarti anak yang pertama dah tentulah rambut dia kerinting. Kita conteng kat sini dah senang. Rambut dia kerinting. Rambut dia kerinting anak pertama. Anak yang kedua rambut dia pun kerinting ke? Anak yang ketiga rambut dia lurus. Pasal tak ada huruf besar. Anak yang keempat pun rambut lurus. Bila kita dah faham ni, kita terus jawab soalan dengan senang hati. Nyatakan jenis rambut anak bagi T. Tu dia. Nampak jawapan dah ada dah. So, tu dia jawapan saja. Jawapannya adalah rambut berambut T kan? Kerinting lah. Nampak tak? Senang. Cikgu Nurul menunjukkan anda bahawa masa tengok soalan, conteng siap-siap apa yang kamu faham dengan soalan tersebut. Lengkapkan Raja 6 bagi genotip S dengan V. Kan cikgu dah kata bila kita dah buat, senang kerja kita. So, jawapannya adalah H besar. Nampak ni tu. H kecil. Kemudian H kecil. Nampak senang kan? Apa soalan terakhir? Namakan proses P. Cikgu Nurul dah label tadi. Proses P kita apa dia? Kita zoom. Meiosis. Jadi kita tulis dekat sini. Meiosis. Apakah kepentingan proses P? Daripada awal tadi Cikgu Nurul sentiasa menyebut kepentingan meiosis. Kepentingan dia adalah untuk menghasilkan gamet. Okey? Dan berdasarkan Raja 6, nyatakan nisbah bilangan anak berambut kerinting kepada anak berambut lurus. Sangat jelas dekat sini. Anak berambut kerinting, kita ada 2. Betul? Anak berambut lurus, kita ada 2. Jadi nisbah dia adalah 2 nisbah 1. Minta maaf, 2 nisbah 1 pula. 2 nisbah 2. Ataupun kita permudahkan iaitu 1 nisbah 1. Jadi nampak sebenarnya tajuk ini tidaklah sesukar mana. Dengan adanya program Eureka Sains SBM, anak-anak akan lebih faham dengan kaedah yang lebih mudah. Jadi semoga cemerlang untuk SPM pada tahun 2025 sehingga kita berjumpa lagi. Bye semua.